dalam kitab, yakni dalam Quran, iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diingkari dan diejek oleh kaum kafir dan munafik, maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain. Kerana sesungguhnya jika kamu melakukan yang demikian, tentulah kamu sama seperti mereka. Demikian Umar bin Aziz radhiyallahu anhu. Bila mana di zaman dia selaku khalifah, dia bukan sekadar hukum orang yang minum arak, kerana hukum minum arak ni dah ada kaedah, sama ada 80 sebatan dan sebagainya. Dia bukan sekadar menghukum orang yang minum arak, tetapi orang yang bersama dengan peminum arak duduk sekali, Umar bin Aziz akan hukum sama. Sehingga dia kisahkan dalam kitab ni tadi, orang yang sedang berpuasa, puasa ni kan biasa-biasa tengah puasa, tapi duduk sekali bersama dengan orang yang meminum arak, maka Umar bin Aziz radhiyallahu an suruh sebab dulu yang berpuasa, sebab dulu hak berpuasa, kemudian baru sebab hak minum arak dan yang lain-lain. Kenapa? Bukankah Allah Ta'ala ingatkan pada kita, peringatan daripada Allah, bagaimana sepatutnya orang beriman tidak sepatutnya berada dalam majlis yang berlakunya keingkaran kepada Allah Ta'ala. Kerana kalau mereka reda, mereka duduk dalamnya, berarti mereka tergolong sama seperti pelaku maksiat tadi. Mereka kena tinggal. Sebagaimana yang dibacakan dalam ayat suratul Nisa tadi, Allah Ta'ala sebutkan, bukankah Allah Ta'ala wa qad nazzala alaikum fil kitab, bukankah aku telah menurunkan kepada kamu ini Alkitab, yakni Quran, an idza sami'tum ayatillah, dan apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala, yukfaru biha, diingkari ayat-ayat Allah ini, wa yastahza'u biha, ataupun diejek-ejek, mengganggu, mengejek-ngejek, boleh berlaku. Fala taq'udu ma'ahum, jangan, maka fala, perintah dalam Quran, bila Allah kata fala, maka tidaklah kamu ini taq'udu ma'ahum, boleh duduk bersama mereka. Ini perintah, maknanya perintah yang wajib diikuti, perintah wajib. Mesti tak boleh duduk dengan orang yang bercampur bau dengan maksiat, dalam majlis yang bercampur bau dengan maksiat. Kenapa? Hatta yakhudu fi hadithin ghairih, sehinggalah mereka ni memperkatakan sesuatu yang lain daripadanya. Innakum idza mithluhum, maka tentulah kamu ni sama seperti mereka, kerana boleh berada bersama dalam majlis yang berlakunya keingkaran kepada Allah, dan dia boleh duduk dengan penuh keadaan redha. Ni tak boleh. Waktu apa-apa majlis, kawan saya jemput ustaz pesta Ponggal contoh, pergi pesta Ponggal tu, ada hidang kau, tak apalah ustaz, nak jaga hati, tak ada. Jaga diri pada api neraka, bukan jaga hati orang, jaga diri pada api neraka. Kalau kita tak pergi pun, dia memang tahu kita tak pernah pergi selama ni, ke daripada kecil sampai ke besar pergi pesta Ponggal, tak ada. Jadi cukuplah, cukup sebutkan perkataan-perkataan kebaikan, seperti moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kamu, ataupun semoga cahaya menyinari hidup kamu. Kalau di Pavali lah, tak perlu sebut Happy Deepavali. Dia beria lagi sebut pada orang India. Dia sebut kau si pacar mengalahkan orang Cina. Orang Cina pun tak berucap sama-sama dia lebih lagi. Sebab tu kena jaga. Ni barang-barang yang berkaitan tentang akidah. Jaga akidah, kita selamat. Tak perlu. Dan kita bukan ahli politik besar pun yang memerlukan kita mengeluarkan perkataan-perkataan seperti itu. Elok, tak perlu. Dan setakat ni saya rasa ramai kawan-kawan saya India, Cina, dan saya tak pernah sebut pun. Melainkan semoga Allah beri kebaikan kepada kamu, menyinari hidup kamu dengan kebaikan. Itu saja. Cukup sekadar itu. Tak perlu lebih-lebih. Kerana perkataan ucapan ini ulama bahas. Ada soalan? Kan ada hak berucap dah. Kalau ucap dah delete Facebook. Selamat Hari Raya Hindu.
Tak apalah, kita sebut je lah. Semoga Allah Ta'ala menyinari hidup kamu, kamu semua kan. Tak perlulah selamat hari raya Hindu. Seolah-olah kita mentakzimkan, membesar. Dia orang nampak kecil je, nampak kecil je perkataan, tapi itulah mulanya rasaknya akidah. Bermula dia melihat dia perkataan biasa je ustaz, lama-lama dia buat benda lain pula. Alah, tak ada masalah ustaz, duduk dalam majlis dia orang, jadi orang lepar buah lima laut, kita pun buah lepar buah lima. Tak ada benda, tak ada niat saya lepar tu, saya lepar biasa, tak ada niat. Lama-lama dibawa pada rosak akidah. Jadi akidah ni kena jaga. Jangan biarkan bermula dengan kita buat bentuk-bentuk yang merosakkan akidah. Mukaddimah dia. Kerana lama kita akan merasa merenggan-renggankan perkara yang berkait tentang akidah. Dah. Bahagian kedua, arak adalah penyakit dan bukannya penawar. Kata pengarang, berdasarkan nas-nas yang jelas ini, ternyatalah bahawa sesungguhnya Islam amat tegas dalam memerangi arak dan menjauhkan orang-orang Islam daripadanya, serta mendirikan benteng yang teguh antara arak dengan orang-orang Islam. Ini kita boleh lihat sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turrirtum ilaih. Sadaqallahul azim, suratul An'am ayat 119. Pada Allah Ta'ala telah menerangkan kepada kamu satu persatu kepada kamu tentang apa yang diharamkannya ke atas kamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya. Dari dalam nas, Quran, hadis, semua jelas cerita bab makan, cerita semua benda. Dan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini agama telah menyediakan ruang lingkup sejauh mana boleh makan, sejauh mana kita boleh minum. Dan Allah Ta'ala telah menyediakan benteng di antara halal dan haram tadi, hudud tadi. Hudud ni benteng, hudud ini batasan. Dan tidak ada sebarang peluang yang terbuka untuk orang Islam meminumnya. Makna nas jelas, Allah Ta'ala haramkan arak, Nabi SAW mengharamkan sebarang bentuk barang yang memabukkan. Maka di sana hukum ba'arak cukup jelas. Jadi tak ada nilai orang letakkan bahawa arak ni dia boleh buat penawar, maka kita minumlah. Banyak lagi penawar lain boleh minum. Kerana sifat arak ni adalah penyakit, bukan penawar bagi manusia. Kerana kita boleh lihat dari sudut sains pun, berapa ramai orang yang mati disebabkan arak. Kerosakan pada hati, mabuk yang menyebabkan berlaku kemalangan, penagihan minuman keras, dan kerosakan akhlak disebabkan punca daripada arak. Islam melarang umatnya meminum arak walaupun dalam kuantiti yang sedikit. Begitu juga membeli, menjual, menghadiahkannya kepada orang lain atau membuatnya. Arak juga tidak boleh dijual di permis perniagaan, disimpan di rumah, menyediakannya dalam majlis-majlis keramaian seperti kenduri kahwin dan sebagainya. Demikian juga tidak boleh menghidangkannya kepada tetamu yang bukan Islam atau dicampurkan ke dalam mana-mana makanan ataupun minuman. Demikian Islam dilarang segala bentuk hidangan arak, sama ada dia nak terah sikit-sikit, minum setitik je, tak boleh. Dia tetap jadi haram. Ini sangat nak rasa ustaz, tak boleh, haram juga. Setitik je buh dan kari nak bagi sedap, tak boleh. Kerana segalanya daripadanya haram, sama ada kuantiti yang banyak ataupun sedikit. Jual, letak di permis perniagaan. Kita jual tak? Saya jual ni hanya untuk kepada orang bukan Islam. Dia buka kedai, dia buka 7-Eleven contoh, dia tokai kedai. Nah, lalu kata saya letak arak ni nak jual kepada orang bukan Islam, bukan kepada orang Islam, dia tetap jadi haram. Nah, banyak je kedai hang tak jual arak, laku orang datang beli. Dan banyak lagi duduk letak dalam majlis keramaian. Maksudnya dalam majlis-majlis yang dibuat, konon-konon nak meraih ni non muslim datang, kita letaklah satu botol toddy. Tak boleh.
dia tetap menjadi haram. Hidangan kepada tetamu kat Islam dan sebagainya. Dan kapal terbang, ni mas, semua orang dah kecam pun tak kerti bahasa lagi. Masih memaksa. Ada pramugari yang menangis, terpaksa menghidangkan arak. Dia nak kerja lain tak ada dah, susah. Dalam keadaan ekonomi sekarang, terpaksa hidangkan arak. Ada yang terpaksa tak orang keluar. Sehingga dia cerita sahabat-sahabat dalam mas saya pernah kuliah di Shah Alam. Kebetulan kuliah situ majoriti kerja mas belaka di Shah Alam, platinum section berapa, dekat section 7 Surah Mawaddah. Orang bersama orang ni lama dah kerja dengan mas, sehingga mas hantar dia ke Pakistan, hantar merata. Dia kata ada pramugari ni bagus sungguh Ustaz, tapi terpaksa luar daripada kerja dia pakai tudung, dalam kerja tak pakai tudung, terpaksa. Apatah lagi terpaksa menghidangkan arak sampai menangis, terpaksa menghidangkannya dalam keadaan tidak penuh redha. Jadi siapa bertanggungjawab ni? Pemerintah bertanggungjawab, orang yang mengendalikan syarikat bertanggungjawab, yang berdiam diri ada kuasa bertanggungjawab di atas dosa yang terpaksa ditanggung oleh pramugari yang tidak redha di atasnya. Kesian mereka. Ni pula pekerjemah beramai-ramai kena buang. Sebab tu tuan-tuan, kita doakanlah agar Allah Ta'ala memberi petunjuk. Allah Ta'ala bantu sahabat-sahabat yang kena buang daripada kerja, yang dalam keadaan kegawatan ekonomi pada hari ini, yang terpaksa bersara awal macam-macam bentuk paksaan yang dikenakan ke atas mereka. Puncanya sebab apa? Negara itu tidak berkat. Cukai daripada arak dan judi, berapa jumlah cukai? Ratusan juta yang memberi sumber kepada negara daripada arak dan judi. Ratusan juta. Nak berkat lagu mana negara? Hak tu musibah tak berhenti tu. Hasil daripada tu. Bagaimana sebuah negara Allah Ta'ala nak beri keberkatan, yang ada di dalamnya barang yang dimurkai adalah Allah Ta'ala. Ya. Tak boleh. Baju yang ada logo-logo mempromosikan arak. Dia minat bola sepak luar negara, kelab luar negara. Kebetulan dia tulis belakang Tiger contoh, Kasba. Haram, tak boleh. Kerana dia masuk dalam orang yang mengiklankan, mempromosikan arak, masuk dalam dosa. Tolong mempromosikan, mengajak orang kepada kemaksiatan. Kenapa Nabi kata man ana ala maksiatin bi syatrin kalimatin syarikan lahu fiha. Kata Nabi, siapa yang menunjukkan kepada maksiat, tolong kepada maksiat. Tolong apa? Contoh orang nak pergi mencuri, nak pergi merompok, dia nampak dah orang tu pakai pakaian perompok, dia pun tanya, orang tu pun tanya, mana pejabat YNDB? Contoh, dia pun kata tu, dia kata tu je, bisyatrin kalimatin, separuh daripada perkataan dia, syarikan lahu fiha, dia berkongsi dosa daripada itu. Dan begitu juga barang yang melibatkan maksiat, dia tolong pakai logo arak, apa saja, dia termasuk dalam menolong maksiat, dia berkongsi di atas dosa tersebut. Termasuk penyokong bersukan. Termasuklah. Wallahu ta'ala alam. Jadi tak boleh. Jadi pakailah baju lain, pamogaku putih ke, benda lain banyak lagi, boleh pakai. Tak tahu kelab mana tu, Arsenal ke? Itu tadi. Kemudian kata pengarang, terdapat suatu perkara
Ada kalanya orang gemar bertanya, iaitu menggunakan arak sebagai ubat. Beginilah cara yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu peristiwa di mana datangnya seorang lelaki bertanya tentang arak. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang lelaki tersebut daripada meminumnya. Lalu lelaki itu berkata, aku menggunakannya sebagai penawar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, innahu laisa bidawa'in walakinnahu da'un. Hadis ini riwayat Muslim, Abi Daud dan Tirmizi. Kata Nabi, sesungguhnya arak itu bukanlah penawar, tetapi ianya adalah penyakit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, Inna Allah anzala da' wa dawa wa ja'alakum da'in wa dawa'an fatadawa wa la tadawa biharamin. Rawahu Abi Daud. Syarah Rasulullah kama qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan penyakit dan ubat. Allah turun penyakit, Allah Taala turun ubat. Dan menjadikan, Allah Ta'ala jadikan bagi kamu ini penyakit, dan Allah Ta'ala jadi bagi kamu ini juga ubat. Allah turun penyakit, Allah turun ubat, Allah jadikan penyakit, Allah yang jadikan ubat. Hendaklah kamu berubat. Allah dibenarkan kamu untuk berubat, tapi jangan kamu berubat dengan benda yang haram. Jangan. Macam-macam. Ada orang nak baik denggi, dicari katak kering. Rebus katak kering minum, makan katak kering, macam-macam. Saya rasa doktor kena berhenti dah jadi doktor. Beri Facebook je dah dia jadi doktor. Sebab dalam Facebook macam-macam ubat. Ada orang kata katak nak baik denggi, macam-macam. Doktor kata aku mengaji dah tahun 7 tahun letih mengaji. Boleh ke doktor Facebook ni seminit 2 je, dia boleh cari ubat denggi. Lama-lama doktor pun rasa letih dah buat kerja. Sebab ramai sangat orang bercakap bukan atas ilmu. Dah dia bahagian doktor, dia hak maklum, rojoklah pada dia. Pergi cari katak, Allah Akbar. Sampai doktor buat mengaji, dia kata lepas ni nak buat bisnes katak pula. Saya kebetulan keluarga ada hak kena denggi, ada orang macam-macam. Ada hak beli katak dia rebus. Dia minum buat ubat. Jadi tak sah lah. Banyak lagi ubat-ubat lain. Jadi begitulah Allah Ta'ala, dia jadikan penawar, dia juga menjadikan penyakit. Jadi Allah lebih tahu penyakit Allah Ta'ala jadi apa penawar. Dan Allah tak akan beri penawar tu daripada benda yang diharamkan. Mesti ada penawar daripada apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab tu kalau ada kata bagaimana nak buat arak ni sebagai ubat, maka baliklah pada hadis Nabi tadi. Nabi dah sebut dah, innahu laisa bidawa'in walakinnahu da'. Sesungguhnya ia bukanlah ubat, arak ni bukan ubat, walakinnahu da', tetapi ianya merupakan penyakit. Arak ni penyakit, kok mana pun dia jadi penyakit. Dan dalam hal ini juga Syekh Al-Maghari dalam tafsirnya menyebutkan ulama berbeza pendapat dalam hal ini tentang perubatan menggunakan arak, benda najis dan racun. Jadi ulama bahas apa hukum menggunakan benda najis, arak dan racun sebagai ubat-ubatan. Pendapat yang rajih, yakni pendapat yang kuat, ialah membenarkan, diharuskan. Kalau tadi tak ada ubat lain lah. Hal ini nyatakan dalam Bukhari Muslim. Nabi SAW membenarkan orang yang mengalami penyakit kulit di tangan dan kaki berubat dengan air kencing unta. Hadis ini dalam Bukhari. Hadis Uqail dan Urainah, kabilah Uqail dan Urainah. Panjang cerita dia. Boleh cerita sikit? Boleh kalau saya tak cerita rugi ni. Sebab tuan-tuan selalu pergi ke Mekah kan. Cukup payment pergi ke Mekah. Orang minum susu unta ni tak boleh dah rasa dah. Dulu orang minum susu unta, kecil unta pun orang minum. Dia kata apa Ustaz? Minum kecil unta Ustaz, sunnah. Sunnah apa? Mengaji hadis lah.
Nak sunnah terkarak dia. Nabi tak suruh orang yang sihat minum. Uqal dan Urainah tu dia mari Madinah. Dia datang ke Madinah. Bila datang Madinah, cuaca di mana, keadaan di Madinah menyebabkan perut dia kembung. Perut sakit, dia demam yang kuat. Sakit serupa hak ni sebut tadi. Penyakit kulit dan sebagainya. Dia sakit. Uqal dan Urainah ni sebut. Dia sampai Madinah, dia demam kembung perut. Ubat-ubat tak baik. Jadi Nabi perintahkan Uqal dan Urainah ni pergi ke ladang unta Baitul Mal, pergi minum air kecil unta tu tadi sebagai ubat. Itu dalam Bukhari. Lalu Uqal dan Urainah ni dia pergi minum, dia pergi ke ladang unta ni, dia minum kecil unta untuk buat jadi ubat. Baik, nak jadi cerita baik. Sudah baik, sudah minum kecil unta, dia rasa berkenan pula kat unta. Itu kisah Bukhari. Akhirnya dia curi unta Baitul Mal. Ni bukan cerita lawak Maharaja lawak ni dalam Bukhari ni. Dia curi unta Baitul Mal. Sudah dia curi unta Baitul Mal. Dia kata kalau kita curi ni kantoi, baik kita kerjakan dulu penjaga unta Baitul Mal. Jadi dia kata begini. Mula-mula kita kerak lidah dia. Kerak lidah dia, mudah-mudahan dia tak dapat bagi tahu siapa yang mencuri unta dia. Sudah kerak lidah, dia kata kalau kerak lidah mata duk nampak lagi, dia boleh tunjuk, tak boleh beri syarat kot mata kalau ke mana dia nampak kita. Dibutakan mata penjaga unta tadi. Habis dibutakan mata, bahaya juga ni. Nanti dia boleh berlari pergi bertemu dengan Rasulullah, beritahu kita curi unta. Potong kaki. Sudah potong kaki, dia kata tangannya boleh guna buat menulis.